Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا بنور العلم يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga para penonton, teman-teman, kawan-kawan yang dia tu senantiasa ikut di dalam halaman kita ni. Belum daripada kita nak langsungkan acara kita, marilah kita jom sebarkan live kita ni. Moga-moga kita jadi mendapat saham di dalam acara kita pada malam ni, pada pagi ni. Alhamdulillah. Pada kemarin tu saya tak sempat buat, minta maaf. Oleh kerananya beberapa sebab lah. Dan juga yang mana masuk dah tu, suara kita macam mana, nyata ke tak, jelas ke tak, minta kita bagikan komen. Kalau jelas kita uyak jelas, kalau tak jelas kita kita uyak tak jelas, supaya kita saat ni tu tak lewatkan masa kita. Boleh terus. Charlie Saleh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lapai orang ada sekarang ni. Baiklah, untuk tak melewatkan masa, kita terus kita terus. Juga yang kita buka Quran, kita buka Quran surah Al-Baqarah, kita sambunglah ayat. Kita sambung ayat. Moga kalau kita ada masa, kita boleh khatam sekali. Selama kita duk buat live ni, kata lagi lah, apa-apa masa pun, apa tahun pun. Barakallah Ustaz Hasan. Waalaikumsalam. Habibi Ustaz Hanafi, kamu fil Misr, bagaimana keadaan anta di sana? Apa khabar weh? Bagaimana masih sihat dak? Lama tak hubung ni. Dan juga kita ada majlis ni, Ustaz Hanafi
apa dia minggu depan ni. Minggu depan di pondok kita ni Pedu, Sabtu, Ahad, Isnin. 3 hari majlis musabaqah Al-Quran juga hafazah. Tu kira-kira tahun ni tu rasa pun hebat sikit oleh kerana tahun ni tu kita ada seorang syekh daripada bumi Mesir jugalah. Tu syekh terkenal juga tu. Apa dia? Syekh Yasir Syarqawi. Sekarang ni tengah dalam apa dia? Tengah dalam duk kiraan ni. Tu. Baik, apa dia? Minta tolong doa dia Ustaz Hanafi. Moga-moga majlis kita lancar dengan baik. Juga boleh buat tiap tahun berterusan, dan juga para mustami'in yang dengar tu boleh dapat manfaat daripada majlis kita ni. Hasil dapat manfaat, dapat tahu, dapat reti apa kita buat tu. Alhamdulillah, baiklah, semoga majlis terus dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baiklah tuan-tuan dan sahabat yang dah masuk, kita bagikan dulu kita bagikan dulu satu chair, bagikan dulu. Moga-moga sayang-sayang kita tak biasa masuk, suara kita tak biasa masuk, boleh masuk bersama. Tu moga-moga dapat hidayah mereka tu dengan sebab kita share. Boleh berbaca Quran, bermuzakarah pada pagi ni tu. Kita akan dapat keuntungan yang besar tu. Salam Ustaz dan penonton semua, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Moga-moga kita ke semua dalam jaga Allah. Senantiasa Allah Ta'ala jaga. Celah Ustaz. Ya, baik. Tu dia. Kita sambung. InsyaAllah lah kita buka Quran. Kita buka Quran. Pada ayat 100 berapa tu? 180 ni. 180 ni. Kita 180 ni surah Al-Baqarah. Rasa banyak dah. Ni kita ada tinggal-tinggal juga duk buat tu. Tinggal kalau kita mulazamah buat semua tu, insya-Allah kita akan apa dia? Khatam sekali. Baik yang ada di rumah masing-masing kita buka Quran, mama abah dia tu yang tidak buat apa-apa tu di waktu pagi ni, sebelum daripada kita nak pergi kerja tu, kita buka Quran dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah baca, kita dah makan apa dia tu makanan kita waktu pagi ni, iaitu makanan roh kita tu. Dan juga ayat ning apa dia tadi tu, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Sahabat-sahabat nak turun ayat ni ya. Saya nak cerita sikit apa dia asbabun nuzul. Kalau kita nak apa dia nak mentafsirkan jadi panjang pula tu. Tak sempat kita nak ngaji bukan kelas tajwid ni. Jadi kelas lain pula. Sahabat-sahabat nak turun ayat ni nya. Iaitu ya apa dia ayat ni ya berlaku di kalangan sahabat tu. Setengah daripadanya tak silap saya Sayyidina Umar apa tak silap. Sayyidina Umar dan juga sahabat yang lain. Ya apa dia tu pada awal-awal tuan-tuan, pada awal-awal Islam gitu tu, masa awal-awal kalangan sahabat memeluk Islam tu, ya dulu tu apa dia bila malam mas puasa tu, malam puasa, misal kita kata kita berbuka puasa, orang maghrib kita buka puasa. Lepas tu kalulah kita pergi tidur masa tu,
kita pergi tidur, selepas daripada kita solat Isyak apa tu, kita pergi tidur. Lepas tu kita jaga daripada tidur tu, kena peraak lah. Nak makan tak boleh. Tu nak makan air, nak minum, nak kita nak apa, nak berjimat tak boleh. Kena peraak. Isyak nu pula boleh makan. Tu pada Isyak hari nu pula boleh makan tu. Sehingga masuk waktu maghrib pula Isyak tu baru boleh makan. Tu sekiranya pada apa dia awal-awal Islam hari tu. Maka ayat ni wahilla lakum ni, aku menghalalkan bagi kamu ni lailatul siyamir rafathu. Dia kata pada malam bagi puasa ni halal ke apa? Ar-rafath. Rafath ni iaitu saya tengok dari tafsir tu dengan makna al-ifda'. Ifda' ni dengan makna jimat dengan isteri. Tu pada malam waktu puasa ni boleh kita nak jimat. Belum pada tu tak boleh. Sebab berlaku di apa dia Sayyidina Umar tu. Berlaku tak silap saya lah, berlaku daripada Sayyidina Umar tu. Satu ketika Sayyidina Umar duduk semaya Isyak. Duduk semaya Isyak, lepas tu dia kelik. Kelik berjumpa dengan ahli dia lah. Wajada bi ahlihi. Kelik daripada sudah solat ke apa Isyak ni, dia kelik jumpa dengan isteri dia. Lepas tu dia akan dapat bau sedap dalam rumah dia. Raihatan tayyibatan, bau yang baik. Maka bau sedap dalam rumah dah. Tu fawaqa'a ahlahu hina izin. Maka dia pun berjimak lah dengan isteri. Dengan isteri dia tu. Tu dia kelik pulang daripada semaya Isyak saat ni, bau terdapat dalam rumah dia, bau sedap. Kita kata bumi bau lah dalam rumah tu. Tu maka dia pergi setubuh dengan isteri dia, Sayyidina Umar tadi. Kemudian lepas daripada tu, tuan-tuan, masuk waktu subuh. Dia pun tak sedap lah. Sayyidina Umar tak sedap lah. Pergi jumpa dengan Rasulullah. Kemudian dia khabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ya Rasulullah, aku nak minta uzur. Aku minta uzur kepada engkau dan juga kepada Allah. Boleh ke tak? Inni a'tadzara ila Allah wa ilaika. Aku minta uzur kepada Allah dan juga kepada engkau Rasulullah ni. Lagu mana? Baru aku melakukan di waktu di semalam tu. Jadi cerita khabar yang semalam tu. Maka tiba-tiba teka-teka jadi cerita tu, tuan-tuan. Ada satu jemaah pula. Satu jemaah di kalangan sahabat lain lah. Berkata semacam tu juga. Semacam dia juga. Maknanya setubuh juga dengan dengan isteri dia tu lah, dengan bini dia tu. Tu dia. Lepas daripada tu fanazalat al-ayah. Maka turunlah ayat ni. Wahilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Tuhan kata, aku menghalalkan bagi kamu lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Pada malam bagi puasa tu akan rafath, iaitu bersetubuh ila nisaikum. Dengan isteri-isteri kamu. Itu dia, segar situ. Itu dia. Sahabat-sahabat tu. Sahabat-sahabat nak turun ayat tu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tu. Hunna. Isteri kita tu. Hunna, mereka itu, isteri-isteri kita tu, libasul lakum. Pakainya bagi kamu. Tu. Wa antum libasul lahun.
Dan juga bermula kamu tu, libasul lahun. Tu. Pakaian bagi dia. Tu dia kita kena tengok apa dia tu. Tafsir lah tu. Tu. Hak tu kinayah lah tu. Kinayah daripada kita berpeluk-peluk, kita berhajat. Tiap-tiap daripada dua orang tak ni lah. Laki suami tu. Libas kinayah daripada apa dia kita berpeluk-peluk tadi lah, maknanya hak kita lah. Tu. Habis itu kita apa dia kita masukkan kitab kita ni. Dan juga sahabat yang baru masuk, kita bagi dulu satu chair dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam, Ustaz. Waalaikumsalam. Baiklah, kita sambung kitab kita ni. Saat itu lalu jalan teringat asbab nuzul. Kita rasa nak cerita sikit. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kata muallif dan telah berkata Al-Imam Syihabuddin Al-Qastallani. Imam Syihabuddin Al-Qastallani ni hebatlah. Kita pun tahu iaitu seorang imam, seorang yang alim, lagi pula Al-Hafidh. Al-Hafidh ni bukanlah orang ingat Quran saja, tuan-tuan. Ingat Quran 30 juz saja. Iaitu seorang yang ingat mata hadis serta rawi berpuluh-puluh ribu. Dia ingat bahawa boleh dapat gelar hafiz tu. Kita ni boleh hafiz rasa hebat dah. Ingat Quran lagi, ingat mata hadis lagi, tu baru boleh panggil al-hafiz. Tu dia. Imam Syihabuddin Al-Qastallani ni dia mati pada tahun 923. Tahun 923 dia mati. Hijri. Berapa korang yang kita ni? Apa dia tu? Dalam sekitar 4 korang lebih-lebih. 4 tahun lebih-lebih dengan kita ni. Imam Syihabuddin Al-Qastallani ulama bakar hadis lagi, bakar fiqh lagi, dan juga bakar mujawwidin muqri, seorang ulama yang mahir dalam ilmu hadis dan juga yang mahir dalam ilmu fiqh. Lepas tu ia mahir juga dalam ilmu qiraat ni. Hebat dah. Masya Allah. Cukup melengkapi. Hadis pun hebat, fiqh pun jadi, Quran pun sedap. Tu. Adik-adik tu duk ngajar fiqh, kita kena usaha lagu tu lah. Tu. Cukup tu atas kita ni. Tu. Imam Syihabuddin Al-Qastallani dia menakalkan dalam kitab Lataiful Isyarat. Besar Lataiful Isyarat dia ni. Dia duk bahas masalah bab-bab qiraat ni. Ada dah. Di sana tu. Lataiful Isyarat. Kita tengok. Kita hak pandai-pandai tu kita tengok di sana. Dia kata lagu mana? Bahawa Al-Imam Hamzah Az-Zayyat. Imam Hamzah Az-Zayyat. Imam Hamzah Az-Zayyat ni setengah daripada dia tu kawan bagi Imam Syafi'i kita. Tak silap saya. Kawan bagi Imam Syafi'i kita sebab dia ngaji dengan Al-A'mash.
A'mash ni tu guru dia Quran. Tu Hamzah dan juga Musa, Imam Syafi'i kita. Tu sai tu. Duk ngaji dengan A'mash. Tu guru dia mata buta tuan-tuan. A'mash ni mata buta. Mengajar Quran. Tu. Maka apa dia Imam Hamzah Az-Zayyat ni digelarkan dia saat itu Az-Zayyat tu oleh kerana dia tu dia duk menega minyak zaitun tu. Tu dia menega Imam Hamzah ni, dia menega minyak zaitun tu lah. Lepas mengaji menega minyak. Tu. Sudah-sudah dia mengaji, dia menega jual minyak. Sehingga dia mau gelarkan Az-Zayyat. Imam Hamzah Az-Zayyat, iaitu seorang yang menega minyak zaitun tu. Lagi pula aling dalam bidang ni. Qiraat 7 tu lah. Kita dah maklum tu. Qiraat Hamzah je lah dah ni. Dia mati pada tahun 150 ni Hijrah. 150 ni Hijrah. Itu dia. Imam Syahabuddin Al-Qastalani kata, dia nakal dalam kitab Lataiful Isyarat dia tu, dia kata bahawa Imam Hamzah Az-Zayyat ni dia pernah tegur dia anak murid dia. Dia pernah tegah anak murid dia hak melebih qadar mak dia. Tu misal kita kata mak iwat 2 harakat lagi baca lebih. Iwaja misal iwaja alima, asal 2 harakat kita lagi baca lebih. Maka Imam Hamzah Az-Zayyat dia pernah tegah anak murid dia hak baca lebih qadar mak dia. Imam Hamzah kata lagu mana? Dia kata ama alimta. Tu dalam kitab Lataiful Isyarat tu. Ama alimta annahu ma kana fawqal ju'udati fahuwa qatatun. Tu. Ama alimta, tidakkah engkau tahu wahai anak muridku? Mu tak tahu ke? Tu maksudnya mu tak tahu ke? Wahai pelajar, wahai anak murid, mu tak tahu ke? Makana fawqal ju'udati fahuwa qatatun. Apa hak yang terlebih daripada geriting tadi tu, fahuwa qatatun, maka ia qatatun, geriting yang bersangat teh. Kita buat arti lagu tu lah. Qatatun ni bersangat teh. Ya geriting ni bulat-bulat dah kita kata geriting. Lepas tu barang hak lebih daripada geriting tu, maknanya lebih daripada geriting tu. Geriting dah, lepas tu lebih. Barang hak lebih daripada geriting tu orang panggil fahuwa qatatun, iaitu geriting yang bergulung-gulung. Apa? Kita buat arti lagu tu. Tu. Tak molek lah. Tu kalau geriting pasang apa dia mau makan ke apa nanti dia molek lah. Geriting baik molek-molek tu, baik jangok tu molek. Hak ni geriting baik tak molek, soalan tak gitu lah. Fahuwa qatatun. Tu geriting yang bersangat teh, yang bergulung-gulung. Tu buat arti lagu tu. Tu Imam Hamzah tegur anak murid dia. Dan kata lagi, wa ma kana fawqal bayadi fahuwa barasun. Dia kata, wahai pelajar, mu tak tahu ke? Barang hak lebih daripada putih tu. Barang yang lebih daripada putih tu fahuwa barasun, maka iaitu baras. Baras. Seorang tu kita misal, dia putih. Putih sungguh Allah. Putih sungguh lah. Lepas tu, ada lagi hak lebih putih daripada tu. Dia tu putih sungguh dah. Barang hak lebih daripada putih tu, iaitu baras. Baras ni,
Dia panggil macam mana? Baras ni iaitu keadaan kulit saat ni tu dah jadi putih ataupun hilang warna asal. Dia putih orang warna asal ni je baiklah, dia putih pasal molek tu. Kita tengok putih orang masalah putih debu itu. Bukan tu putih baras ni. Putih baras ni orang panggil kulit jadi putih. Lepas tu jadi hilang warna asal. Lokoh kata lagi lah. Tu baras. Tu dia. Dan kata lagi, Imam Hamzah Az-Zayyat kata lagi, amma alim tamu tak tahu kau wahai pelajar, wahai anak murid, mu tak tahu kau wa ma kana fauqal qiraati, dan juga barang hak lebih daripada bacaan. Barang hak lebih daripada bacaan kau saat ni tu falaisa biqiraatin, maka ia saat ni tu bukan daripada qiraah, bukan daripada bacaan lah tu. Tu bukan lagi bacaan saat ni. Ai wajah alima dua harakat, kita pergi lebih daripada bacaan saat ni tu. Alima tiga ke empat ke, kata lagi lah alima, maka hak tu falaisa biqiraatin, bukan daripada bacaan tu. Bukan lagi daripada bacaan tu. Ni bukan saya kata ni tuan-tuan, iaitu Imam Hamzah Az-Zayyat ni dia kata. Dia ada cerita. Dia dia. Seorang Imamul Qiraah. Tu. Bukan saya kata tu. Tu kita kena pakai lah seharusnya. Adik-adik ada baca Quran, hak lebih-lebih kita simpan kan, ataupun guru tu kita praktikkan, pelajar-pelajar kita tu. Seharusnya kita saat ni tu dia panggil kita kena bersikap mengaji seumur. Mengaji seumur dengan guru tu, bermaknanya kita senantiasa baca di hadapan guru. Senantiasa baca di hadapan guru. Tu. Bukan kata tak apa, kita belajar dah hari tu. Siapa kata tak apa? Siapa duk sing kata tak apa? Tu dia. Pada mu kata ngaji apa baik tu, payah ngaji baik tu. Apa nak ngaji baik nak ni fardu ain ni? Fardu ain di atas tiap-tiap mukallaf yang balik, yang akil kena tahu benda ni. Lepas tu kita nak ngaji baik macam mana? Tu. Hak ni adalah fardu ain ni. Supo juga. Apa? Tu dia, habis situ. Dia kata di situlah. Di mana di kisah saat ni tu. Di kisah apa dia? Imam Hamzah Az-Zayyat tu. Dapat menggambarkan, dia kata, betapa pentingnya peranan guru dalam pengambilan Al-Quran. Di situ dapat kita saat ni tu tahu, kita khabar, kita gambar kata, besar peran ni, ataupun tanggungjawab guru saat ni tu. Tanggungjawab seorang guru dalam pengambilan ilmu Quran ni besar. Sebab apa besar? Peranan guru tu, tanggungjawab guru tu besar, tuan-tuan. Kenapa? Ilahnya kerana gurulah yang akan memimpin pelajar ke arah cara bacaan yang sahih, yang betul. Sebab guru, kerana guru duk pimpin kita, duk mengajar kita, duk mengajar kita anak murid ni, duk pimpin bacaan saat ni tu, kita anak murid saat ni tu, pergi kepada arah bacaan yang betul, yang sahih. Sebab tu besar tanggungjawab guru. Tu dia Lepas tu kita nak tahu macam mana kita baca betul, kata salah ke betul ataupun salah. Guru duk praktik kita bacaan tu.
Nah, pun begitu yang kata. Nah, dalam hatu, dalam hal kata, sakning dia. Nah, belajar tidak boleh bergantung penuh kepada guru. Pun begitu kita tak boleh nak orang panggil nak bergantung penuh dengan guru kita. Tu. Kita nak bergantung penuh dengan guru kita tak boleh. Lepas tu dengan bahawa kita kata guru kita ni baca comel sekali. Tak boleh dah. Payah dah nak cari daripada guru kita ni. Guru kita hak sudyot. Nah, tak boleh tu. Nah, selagi mana kita tak tilik daripada nas dirayah sakning dia. Itu dia. Tak boleh kita nak bersikap kata, oh guru kita hak comel. Lepas tu taksub pula kita di hari ni. Nak gapo tahu, nak ilmu Quran kan nak gapo tahu. Taksub lah seka-seka tu. Maaf dah sorang-sorang tu. Taksub lah. Kita kena faham orang panggil mantuk dah. Tu maqal tu bukan manqal, faham tak? Maqal lah barang hak dia kata tu. Sebab Nabi kata unzur ila maqal. Mu tengoklah, mu tiliklah kepada barang hak dia kata, benda hak dia kata tu. Wala tanzur ila man qal. Dan jangan mu tilik kepada mereka hak berkata tu. Man qal. Tak kira kalau Tok Cha kata pun. Tok Cha kata mungkin baca Quran tu mu tilik pada barang benda hak dia kata tu. So tilik pada dia. Misal. Tu. Tu dia. Sebab tu kita bukan kita nak melekeh tu kita ni. Jangan faham baik. Dah kena faham baik. Bukanlah kita nak menjatuhkan martabat tu kita dengan bahawa kita kata tak boleh kata penuh dengan baca ayat tu kita. Bukan lagu tu. Hak ni satu kaedah yang telah cedek oleh ulama orang panggil. Dalam kita nak menututi ilmu Quran ni. Kena kita saat itu bersikap hati-hati. Lebih-lebih lagi lah ni banyaklah di kalangan orang mengajar. Kita kena perhati benar lah. Bukan ada anti siapa-siapa ni. Maaf, saya tak ada pandai baik tu. Hal ni nak menyatakan hukum saja ya ni. Nak menyatakan manhaj saya ni macam ni. Boleh. Dia mau nak ilmu tapi kena macam ni. Tu dia. Nampak? Habis situ. Tu. Pun begitu je kata dah dalam hatu. Kita saat ni tu tak boleh bergantung penuh kepada guru. Apatah lagi dia kata jika guru tersebut tidak mutqin. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi guru saat ni tu bukanlah di kalangan guru yang mahir, yang mutqin, yang mahir, syekh muttaqinin tu bukan. Guru saat ni tak faham. Maknanya tak kelayakan lah guru saat ni tu. Lebih-lebih lagi tu kalau guru lagu tu kau sangat lagi kita tak nak bergantung tak boleh dengan dia. Tu dia. Nampak tu. Ni salah satu apa dia pesan ulama kepada kita ni. Satu kaedah yang telah cedai oleh ulama. Ni kita kena macam ni lah. Kan kita nak duduk kelas tular, orang panggil duduk kelas tular. Kelas tular duk lagu tu. Apa nampak nak murid nak pergi ngaji dengan demo tu dah kita upah. Tu dia. Tak boleh kita nak bersikap lagu tu dah. Tu kita kena hati-hati. Dan juga kita orang belajar ni tuan-tuan dah kita kena hati-hati. Nampak? Tu ramah dah tu alhamdulillah. Ustaz Mat. Tu. Cuikan share, cuikan senuraikan พื่อbarakat rezeki ti Allah hai. Baik dah.
Tu dia dah. Dan apa dia kata lagi, muallif kita ni Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid. Seorang mukri di apa dia bumi Syam, Syam, Palestin tu lah. Pada berlaku sekarang ni. Tetapi dia banyak duduk kat Mekah. Syekh Dr. Aiman Rushdi Suwaid ni. Anak murid apa dia Syekh Ahmad Al-Ma'sarawi. Apa dia Syekhul Maqari di bumi Mesir. Ni besar ni. Demon ini orang bukan orang Hamadan ni. Syekhul Maqari. Semua kori-kori duk bawah dia tu nak baca tubik radio tubik gapo nak depan dia. Tu. Seharusnya kita kena ada lagu tu macam tu je comel Ustaz Ahmad. Nampak tak? Tu Muhammad Haji Musa tu Ustaz Ahmad. Kita kena bersikap lagu tu, kena hati-hati. Tu. Saya waktu berisu baru ni satu. Isu orang dengar Quran jadi haram. Orang baca jadi fasik. Tu jelah tu. Tu. Sebagaimana telah kata oleh ulama belaka dah tu, kita duk royak je. Bukanlah fikrah kita, bukanlah ra'yi kita. Bukanlah fikiran kita, ra'yi duk bahang, bukan. Kita menyata ciptaan ni. Ni manhaj saya lagu ni, tuan-tuan. Manhaj saya lagu ni. Apa dia Dr. Aiman Rushdi Suwaid saat ni dia pernah cerita. Dia pernah cerita satu pengalaman beliau di Turki. Dia pernah cerita dia ada satu pengalaman lah sewaktu dia duduk di negeri Turki tu lah, dekat dengan apa dia Turki, lepas tu ke apa Rusia ke apa tu Bosnia ke apa tu, kawasan tu kat Europe dah tu. Dia pernah cerita satu pengalaman dia sewaktu dia duduk di Turki tu. Dia kata ketika beliau berada hampir dengan seorang guru. Seorang guru mana? Yang sedang menyemak bacaan muridnya. Murid guru macam ni tu. Seorang guru yang duk mengajar Quran. Anak murid dia. Syekh Aiman Rushdi Suwaid ni pergi Turki jumpa. Lepas tu berhampir masuk ke masjid. Jumpa orang duk mengajar Quran. Dia tengok seorang guru ni duk menyemak bacaan mengajar Quran kepada anak murid dia saat ni tu. Maka murid dia saat ni, murid bagi guru hak duk mengajar saat ni tu. Tu baca Quran. Tu. Dah baca Quran. Syekh Aiman dengar anak murid dia baca Quran saat ni. Baca Quran, ditebalkan huruf Ain pada ayat Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kita baik. Rabbana wa taqabbal du'a. Sah. Lepas tu Syekh Aiman dengar anak murid dia. Kalau baca dapat tu guru dia tu, dia baca Rabbana wa taqabbal du'a. Kita bang gitu. Dia baca tebal lagu tu. Maka tu guru tak ada apa, tu guru dia tu dengar. Tak ada apalah. Kemudian tuan-tuan mendengar murid itu tersalah, buat isti'la pada huruf Ain. Maknanya dia jadi tebalkan huruf Ain dia. Dah tak? Jadi isti'la huruf Ain. Maka Syekh Aiman pun tak lama tu, beliau terus menegur tegah. Syekh Aiman pun tegah anak murid saat ni tu. Tegah lagu mana? Turunkan lidahmu wahai anakku. Tu maksudnya yakni istifalkan huruf Ain wahai tulab, wahai pelajar, wahai anakku.
mu turun dalam lidahmu tu. Rabbana wa taqabbal du'a. Itu je, bukan doa tebal tu dak. Dah, doa. Itu dia. Maksud syekh saat ni tu mengistighfarkan huruf ain. Tu. Nampak? Kemudian tiba-tiba guru dia saat ni tu, guru bagi anak murid hak baca lagu tu saat ni tu, kata, wahai Dr. Aiman, dia kata, kami di Turki ni, di Turki ni berpegang bahawa huruf isti'la ada 9. Ada 9. Kena ke tak? Weh, kita sebelah orang nak tengok tu. Huruf isti'la ada 9. Kena ke tak? Tu dia. Cuba tolong komen tengok. Tu. Dia kata kami di Turki ni berpegang kata huruf isti'la ni ada 9. Banyak lah 9 ni. Hak kitanya apa? Wasab'u ulwin khussa dagtin qidh hasar. Sebagaimana telah menyatakan Imam Jazari, wasab'u 7 ya. Hak kita 7 ya. Wasab'u ulwin khussa dagtin qidh hasar. 7. Hak dia ni sebelah. Apa dia tu? Tak. Kat Subinah kata tak. Tak siapa tu? Lain lagi. Tak. Khussa dagtin qidh. Tu dia. Tak ada tak. Khussa dagtin qidh. Hasar tu bukanlah tu. Hasar tu ia nak menyempurnakan baitnya. Baitnya apa dia? Syair dia tu. Tu. Khussa dagtin qidh hasar. Qidh. Iaitu kena kepada hasmuh khoyame. 7 tu 7. 7. Bukan 4 tu 7. Khussa dagtin qidh. Iaitu kha, sad, qaf, dha, patu ain, patu cukup. Ghain selagi. Ta. Itu dia. Khussa dagtin qidh. Manakala hak dia saat ni tu tak mecai. Tak ada tak, iaitu huruf apa dia istifal, sifat istifal. Dia tak masuk dalam sifat isti'la tu. Dan juga tak masuk dalam itbau. Tu dia istifal. Istifal ni ringil lah. Sifat ringil tu. Dia kata kami di Turki ni berpegang bahawasanya huruf isti'la ni 9. Tu menyalahi tak tu? Menyalahi dengan ulama. Dengan ulama hak muktabar tu menyalahi. Ulama hak muktabar kata 7. Gak begitu. Gak begitu, tuan-tuan. Dia tambahkan apa dia? Di 7 saat ni tu ditambah ain dan ha satu lagi. 8 9 cukup. Dia kita tambah ain dengan ha. Sebab dia kata huruf isti'la ain tu. Rabbana wa taqabbal du'a. Tebal tu. Tetapi kita dengar lagu tu sungguh orang Turki dia baca macam tebal itu huruf ain. Lurah dia tu. Cakap pek dia tu. Sebab tu kita lurah orang Melayu ni, masya-Allah dah cukup lekat. Cukup lekat lah dengan fasih dengan apa tu. Kalau tak lekatnya, kalau tak cukupnya, tak ngaji tu. Tak ngaji tu. Hak tu lekat sisa je. Tu. Dan kita usaha ngaji, sokmo mulazamah insya-Allah. Kita mulai comel. Tu dia. Luar deban ni lebih lurah ya lagi pada lurah angkrik apa dia mau duk ngaji angkrik tu. Manusia duk tak angkrik nama tindeng kong lo. Sebenarnya lurah Arab ni lah lurah paling mulia sekali. Lurah bagi ahli syurga,
dalam syurga lurah Quran tak lebih kan. Nak bahas dia, nak bahas lurah Arab ni beberapa ilmu. Kena ada ilmu nahwu, ilmu sarah. Tak lebih kan. Habis itu. Mana tadi? Tiba-tiba Syekh Aiman pun bila dengar lagu tu, dengan seorang guru kata kami di Turki ni berpegang bahawasanya huruf isti'la tu 9. 9 dah. Syekh Aiman kata dah 9. Maka Syekh Aiman bertanya, mana sumber kau? Mana sumber kau wahai guru? Iaitu mana marajak tepat laktan soalan laktan mana laktan kau? Sumber kau duk mana? Marajak kau duk mana? Kemudian guru zat ni tuan-tuan, dia kata beginilah guru-guru kami mengajarkan kami. Guru kami dulu dengan ajar kami baik ni. Guru kami dulu dengan ajar kami baik ni. Semenjak daripada guru dia baik ni. Baik ni ya, tak ada sumber. Tak ada gapo kitab-kitab apa tak ada. Tu. Maka lagu tu saat ni tu menyalahi dengan apa dia hak ulama mutabar saat ni tu. Sebab tu kita kena ada nas dirayah dan juga riwayat tadi. Kita tak boleh mengambil ilmu riwayat saja dengan tanpa kita saat ni tu tinggal dirayah. Malaikat kita ni tak kuasa. Sebab tu saya kata kalau kita tak kuasa ni, misal kita kata apa dia, kita nak ada di kita dua pekan ke saat ni tak boleh. Dirayah dengan riwayat tak boleh. Dia tak kuasa kita nak ada. Dok ngaji dah tak faham kau kata lagi lah. Maka kita ambil lah riwayat saja. Baca saja. Tak apa dah. Baca di hadapan guru. Lagu tu, mulut rumah pun baca lagu tu. Tetapi janganlah engkau tu gidak oyak hukum dengan tanpa engkau baca comel. Jangan. Tu oyak hukum sedap. Tetapi baca tak lagi, hak tu mipan lagi. Tu telah kata oleh tu saya tu. Nampak tu. Maka kita orang tua-tua nak kerana kita tak ada dah. Nak mengaji dengan bersungguh-sungguh. Kita tua dah ni. Kita kena bersikap lagu tu saat ni. Baca, kita dengar tu. Tetapi apa dia Imam Kisai dah tuan-tuan, dia mengaji umur 40 lebih. Dia ngaji umur 40 lebih dah. Kisah dia ni apa dia seorang Imam Kisai ni. Tu 40 lebih dah dia mengaji umur dia. Dia ni pergi kambing semua sentiasa orang pergi kambing je. Lepas tu ada satu orang aja. Sahabat-sahabat dia nak boleh ngaji tu ada satu orang yang hidup apa dia yang hidup kata kepada dia, duk bawa anak dia perempuan saat itu, bawa anak dia nak pergi hantar maqalah hafiz. Di hadapan ada sekolah hafiz yang mengajar halaqah Quran. Anak dia tu saya ngaji. Gi hawan ngaji. Gi lah ngaji. Mu tengok baru mu tak ngaji, supong datuk ni. Kau kambing tepi jalan. Tu Imam Kisai. Maka Imam Kisai dengar, dia orang tak ngaji ni hina patara tu dah. Imam Kisai dengar. Gak bila selepas tu buat keputusannya, mungkin ni aku nak jual kambing. Imam Kisai, tak apa aku nak jual kambing. Jual kambing je. Jual kambing je, ambil duit daripada jual kambing saat ni tu, belanja dalam mengaji dia. Duk lagu tu sehingga jadi Imamul Lughah. Imamul Qiraah. Dia start ngaji berapa tu? 40 lebih. Lepas tu kita 20 lebih, 30 lebih ni mudah lagi. Berartinya kita ni boleh ngaji lagi. Boleh sising tangan baju lagi. Nampak? Bukan sising baju ni maknanya bersungguh-sungguh
dalam kita tu menghadapi mengaji saat ni tu. Tu. Kak, dia tanya mana nas sumber. Hak kata apa dia isti'alat tadi 9 tak ada nak jawab tak boleh. Itulah dia panggil perkataan kita saat ni tu tidak ada dalam nas dirayah. Bila tidak ada nas dirayah tak boleh kita nak pakai. Sebab apa? Sebab cara nak ambil ilmu tajwid ni lagu ni kita kena ada dua ni. Sebagaimana saja duk bahas baru ni tu. Tu cara-cara dia kena ada dua cara ni. Riwayat dan juga dirayah. Tu. Orang panggil kita nak tukarkan fikrah kita tu, fikrah fikiran kita tu. Jadi kita pergi kepada barang hak baru pula. Bukan hak baru ni, hak lama dah, hak lama masa salah dulu gitu. Tapi nak ubahkan daripada kegelapan tu, zulumat. Kita guna zulumat daripada zulumat tu pergi kepada ilan nur. Minaz zulumati ilan nur. Tu. Nampak tu. Habis situ tuan-tuan dah. Tu. Dan perkara seperti inilah yang bimbang akan merosakkan sistem talaki yang sebenar. Bimbang sangatlah perkara lagu ni. Sebab apa? Ia membawa kepada rusak cara talaki hak sebenar. Bila ada satu kumpulan lagu ni kat Allah, rusaklah sistem talaki hak sebenar, hak yang disusun oleh ulama. Yang diajar oleh Rasulullah pun habis. Kalau ada bab nisan. Kita cek ilmu kita ada tak bab ni? Ada tak di kalangan guru-guru bab ni? Bila ada lagu ni, ijtanibu hendak jauh lah oleh kamu. Kita jauh. Kita tengok, bukan sistem lelaki ni. Mari duk tak menyalahi daripada hak orang ramai. Menyalahi daripada orang ramai bukan tu. Ada bukan tu. Nampak tu. Tu bah dia. Manas. Kata lagi apa dia telah berkata oleh Syekh Dr. Faragli Sayyid Arbawi mengkritik perkara itu di dalam kitabnya. Kitab dia nama kitab Huruful Qalqalati Bainal Qudami wal Muhaddithin. Ni tokoh juga ni Sayyid Arbawi ni. Tu Dr. Faragli Sayyid Arbawi ni seorang tokoh dalam bidang qiraat juga. Bidang tajwid ni. Hebatlah ni. Ni nas kita ni. Hak ni manhaj kita. Ingat melek. Ibu apa? Manhaj kita lagu ni. Tu kita tak royak kata hak kita diri. Kita royak ulama. Kita tak pandai dek. Kalau kita alai tak apa kan. Kita tak alai, kita kena royak hak ulama jelah. Tu. Dr. Faragli kata lagu mana? Dia kata lil asafi hunaka, bahasa Arab. Tak apa kita terjemah lagi. Minal masyayikhil jami'in lil qiraati yuqri'una bima talaqaw an masyayikhihim walau kana masyayikhuhum ala khata'in wa idza ataita bil adillati ala butlani ma yuqri'una bihi yakhtabi'u wara al musyafahah wa yaqulu al qira'atu sunnatun muttaba'atun ya'khudhuha al akhiru anil awwal fa asbaha al kullu yastadillu bihadha al qawlu ala sihhati ma yuqri'u bihi walau kana dalalan. Takut ni dah. Jadi ya. Maksudnya dia kata sangat sedih di sana, sangat menyedihkan di sana ada dari kalangan tok-tok guru. Ada di sana kalangan tok-tok guru yang menghimpunkan qiraah, yakni yang mengajar ilmu qiraah tu.
mengajarkan dengan cara yang mereka bertalaki dengan guru-guru mereka. Walaupun guru-guru dia saat ni tu melakukan kesalahan, dia duk ngajar situ. Guru dia melakukan kesalahan, duk ngajar qiraat. Cuba kita cek kita ada tak. Sangat sedih Dr. Faragli ya. Dr. Faragli ya masa yo di rumah yo. Bukan rumah kita. Patut kita cek rumah kita lah ada ke tak. Tu. Duk ngajar itu. Walaupun guru-guru mereka melakukan kesalahan. Walau kana masyayikhuhum ala khata'in. Tu. Jika kita dia kata jika kamu datangkan dalil atas pertolaknya apa yang mereka ajarkan, nescaya mereka akan bersembunyi di sebalik tabir musyafah. Kalau kita pergi royak mengajar tak kena tu lagu tu tak ada qiraat baca lagu tu misal tak ada, kita misal dah kita pergi royak dia mengajar tak kena baik tu tak ada qiraat ngajar lagu tu. Nah, saja dia saat ni tu hidup menusuk belakang tabir dia kata. Tu. Yakhtabi'u wara al-musyafahah. Hidup royak menusuk belakang tabir musyafahah tu. Kawan musyafahah baik ni, dengan kawan. Tu hidup nusuk tu nusuk. Lagi pula dia kata, hidup nusuk dengan bahawa dia kata macam mana? Al-Quran ni adalah satu sunnah yang diikuti, yang diwarisi oleh yang akhir daripada yang awal, oleh kita yang akhir daripada yang awal. Mana daripada Rabbul Izzah tu mari Nabi tu mari sahabat. Satu sunnah kena turut waktu. Giwat nusuk kat tu. Walhaya dak ngajar tak kena. Tu. Dr. Faragli ya. Maka jadilah semua orang berdalilkan kata-kata ini. Tu. Dia takut ni. Fa asbahal kullu yastadillu bihadzal qawlu. Tu. Maka semua orang lain pun duk untuk tidak dalil lagu tu, duk buat dalil dengan orang. Dia duk ngajar di jamiah ini. Jamiah duk ngajar di mahalai. Tu. Buat dalil lagu tu. Cuba kita tengok rumah kita ada ke tak. Cuba kita cek. Tuan-tuan, cuba kita cek tengok di rumah kita ada ke tak macam ni. Hidup menusuklah ke tabir ni dengan bahawa kata Quran ni satu sunnah yang diikuti semenjak daripada orang akhir daripada awal. Tu. Maka bila lagu tu, nyari lagu tu semua orang pun hidup berdalil lagu tu. Hidup berdalil kata-kata lagu tu. Tu dia. Sebenar salah, benda salah ingat lagu tu. Walau kana dalalan, tengok tu Dr. Faragli kata. Jikalau adalah saat ni tu benar hok dia kata ni. Ma yukri'u bihi tu. Dalalan sekali pun. Hidup royak juga, hidup berdalil juga. Tu tak leh tu. Tu kita kena jaga-jaga di situ, kena hati-hati. Sebab tu kita kena saya buat tapak dulu ni. Bukan kata kena tak ngajar makhraj sifat. Tak perlu gitu. Bukan tak perlu semua dah. Kita faham dulu istimdad. Cara nak ambil ilmu tajwid ni macam mana? Faham tu dulu. Tu. Gaduh nak ngaji qiraat, gaduh belaka kita ni. Gaduh nak khotim, gaduh. Sedap musik dah. Maaf. Bukan tu. Tu. Hanya saya royak ni benda hak telah berlaku di rumah kita ni macam tu. Sebab tu kita kena bersikap hati-hati. Tu. Berhati-hati tuan-tuan. Mama dia, abah dia tu. Habis itu. Wa qala aidan adraka ulama at-tajwidil qudama anna an-nasal la yataghayyaru. Nanti kita sambung pula
pada esok hari insya-Allah dan biiznillah. Tu. Juga untuk hari ni nampaknya kita kena beradu situ dia tu. Tengok masa pun dah banyak. Kita sejam je. Waktu kita di pagi ni sejam. Tiap-tiap hari insya-Allah kalau tak ada keuzuran ke apa saya buat semualah. Tiap-tiap hari. Kalau tak buat tu ialah tu saya tak lupa tu. Cing ustaz. Sungguh macam mana tu Kak Safina tu. Tiap-tiap hari sejam. Juga kita bagikan maklumat ni. Siaran kita ni kepada saing-saing kita, kawan-kawan kita. Saing-saing kita duk ngaji Quran apa. Bagi biar mereka tu boleh bersama. Belah tak faham pun. Ada tu hak lagi faham. Kita duk minta doa semua kata ya Allah bukalah mata hati orang duk masuk mengaji tu. Buka mata hati kita, buka mata hati orang masuk mengaji. Bagikan rezeki dalam bacaan dia. Orang baca tak molek pergi kepada arah baca molek. Kita pun kena lagu tu lah, niat lagu tu. Baik situ. Sebelum daripada kita nak tutup, kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aslih bil Qur'an dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih bihi dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih bihi akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa qa'idana wa sa'iqana ila ridwanika wa ila jannatin na'im. Allahumma zayyina bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafil Qur'an wa albisna bi hulalil Qur'an wa adkhilna al jannah bi syafa'atil Qur'an wa najjina minan nar bi fadlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi salli alaihi wasallam. Tersedimi ya. Tak sak mi koi dai. Ya. Tu kita cek lah. Kita cek cara-caranya macam ni. Kat Sabina. Baiklah tuan-tuan untuk hari ni setakat ni saja. Sambung pula pada waktu esok hari insya-Allah biiznillah. Maka yang apa dia yang apa saya duk cerita saat ni dah kalulah menyentuh dengan peribadi siapa saya minta maaf tu. Saya minta maaf dulu. Saya hanya duk sebar kata-kata ulama yang telah cadar kepada kita ni. Sebab kitab saya baca ni orang panggil Tanbihul Qari fi Qawaidi Ulumit Tajwid. Jaga dah nama kitabnya, jaga dah kepada kita tu. Baik situ. Maka setakat ni saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.